Okey, amin. So saya akan buat recording kerana mungkin ada setengah daripada kita punya rakan yang tak dapat join, jadi mereka nak tengok recording lah. Jadi okey, tidak saya admitkan yang lain Okay, saya alu-alukan kedatangan Dr. Muhammad, Puan Asia, Iskandar, doktor ke, kalau apa doktor nanti boleh boleh address di ruangan komen, dan juga Dr. Maridah rasanya yang sedang baru masuk tu. Okey, jadi sebelum kita mula sesi apa orang kata sesi pengenalan introduction mengenai bisnes ibu dan peluang-peluang jana pendapatan ni, suka untuk saya tunjuk satu video yang mana dalam video ni sebenarnya sudah merangkumi introduction mengenai syarikat kita ni lah. Okey. Video ni dalam 6 minit macam tu. Selepas video nanti akan ada penerangan yang lain. Okey.
saya memerlukan lebih ramai golongan profesional bersama saya untuk kita bantu di luar. Okey, jap eh. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan lagi sekali kepada semua yang dapat luangkan masa bersama dengan kita malam ini. Jadi basically tadi video tu sebagai video korporat lah kepada syarikat kita. Okay, jadi seperti yang tuan-puan sedia maklum malam ini kita akan bagi satu preview, satu penerangan lah mengenai macam mana strategi ataupun apa yang kita boleh buat dalam untuk bisnes ibu ini. Okey, jadi sebelum pergi lebih lanjut kepada kita punya penceramah ataupun kita punya sharing malam ini daripada orang yang selayaknya untuk sharing, saya nampak saya punya slide Saya ingin sekejap. Saya nak perkenalkan diri saya sikitlah. Dalam kita punya webinar ini. Nama diberi Dr. Nur Idayu Adnan. Saya merupakan doktor perubatan. Saya punya kerja hakiki adalah doktor perubatan dan bertugas sekarang di Ibu Pejabat di Pahang, di Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Jadi saya mula berkecimpung dalam bidang penulisan ni secara part time pada tahun 2020, pada tahun PKP waktu itu. Jadi alhamdulillah itu antara pencapaian saya di dalam MSCA ni sendiri. Dan saya antara pemegang saham untuk syarikat dan saya juga merupakan eksekutif syarikat. Okey, seterusnya sedikit ni mengenai buku saya. Ini adalah buku-buku yang saya terbitkan dan genre saya adalah genre motivasi dan kisah hidup. Okey, sekejap saya boleh saya nak mute-kan tuan-puan dulu. In case apa-apa nanti takut tak dengar ya. Okey. Okey, seterusnya mengenai syarikat kita, syarikat MSJ Sdn Bhd adalah syarikat korporat, syarikat private limited ataupun Sdn Bhd yang didaftarkan di dalam SSM pada tahun 2021. Boleh nampak mungkin syarikat ini baru didaftarkan sebagai Sdn Bhd, akan tetapi platform kita ini seperti platform penghasilan buku ni, platform
Okey, saya nak mute sekarang. Okey. Platform buku ni yang kita sediakan secara website ini sudah lama dibangunkan oleh founder bersama dengan business partner beliau lah. Founder kita adalah kalau ada yang tuan-puan yang pernah jumpa beliau ataupun pernah jumpa secara online Master Shiro. Beliau merupakan bekas pesara tentera udara, major berpangkat major yang mana beliau sudah bangunkan platform ini sejak tahun 2017. Beliau merupakan seorang yang berpengalaman luas dalam bidang marketing, dalam bidang network marketing selama lebih 15 tahun lah saya rasa masuk tahun ini. Okey, jadi dia membangunkan platform pada tahun 2017, 5 tahun R&D dan pada tahun 2018 soft launching. Dan bermula orang kata era pandemik menyebabkan orang kata viralnya website ini. Pada tahun 2020 ramai kluster daripada pensyarah, kluster-kluster doktor perubatan pun ada ramai yang join penulisan ini kerana mereka nampak potensi dan juga pada waktu tu mungkin kerana kita semua berada di rumah, berada di online dan kita nak cuba perkara apa orang kata pemasaran digital ini. Jadi pada tahun 2020 apa orang kata perkembangan pesat syarikat ini sehingga sekarang kita sudah ada penulis di 20 buah negara dan sejajar dengan itulah kita punya syarikat pun upgrade daripada persendirian. Sebelum ini founder just buat secara persendirian atas nama Master Shiro Resources dan sebagainya, di-upgrade kepada company yang berdaftar di bawah SSM dalam bentuk private limited lah, syarikat korporat. Okey, seterusnya sedikit lagi daripada saya. Okey, ini tuan-puan dah lihat dalam video korporat kita tadi. Basically misi dan visi syarikat yang mana kita memang kekalkan benda ni dan tuan-puan boleh lihat misi kita jadi syarikat korporat yang berwawasan tinggi, dynamic dan berdaya saing di peringkat global. Okey, target kita insya-Allah pada tahun 2030 kita punya misi ni dah tercapai. Okey, dan tuan-puan juga boleh lihat pelbagai servis atau perkhidmatan yang kita tawarkan dalam MSCA ni sebenarnya. Okey, seperti yang tertera dan apa yang kita akan fokus hari ini adalah mengenai platform e-book. Platform e-book yang mana saya percaya tuan-puan yang ada dengan kita pada hari ini adalah seorang penulis. Penulis dan nampak dan tuan-puan nampak potensi kita punya platform ini. Cuma nak tahu lebih jelas lagi potensi tu macam mana kita nak kembangkan, macam mana strategi kita untuk jadikan bisnes ini sebagai salah satu bisnes yang boleh jana passive income kepada kita. Okey, saya harap suara saya jelas kan? Saya lupa nak tanya di awal-awal tadi sebab saya sedikit kalut tadi dengan anak semua. Kalau jelas suara saya minta tuan-puan komen di ruangan komen jelas dan sebagainya. Maafkan saya di pertengahan jalan baru saya tanya jelas atau tidak. Okey, jelas. Okey, thank you SS. Okey, kita punya HQ pun ada turut serta pada hari ini. Kalau tuan-puan boleh lihat, Executive Master Advisor SS, Simple Shida, salah seorang executive MSCA lah yang juga giat menjalankan bengkel, ada buku dan sebagainya. Okey, seterusnya izinkan saya. Okey, ini adalah kita punya contoh. Right. Di antara ribuan kedai-kedai buku online yang ada, saya hanya pilih 3 lah yang terpilih. Pada waktu ini nak tunjuk kepada tuan-puan bahawasanya setiap daripada kita ni, setiap daripada kami lah. Dr. Mumtaz pun masuk hari ini dan alhamdulillah terima kasih Dr. Mumtaz yang tengah ada bengkel offline sebenarnya tu di Hotel Concord. Hotel Concord. Macam kami sebenarnya dah ada website. Ini adalah kita punya feature kepada website kita. Tuan-puan boleh lihat di kat sini kita ada domain kita sendiri, kita boleh cantik-cantikkan website kita sendiri. Dan buku-buku yang ada adalah buku yang kita panggil buku admin book. Semua buku saya, buku Farah Aimi, Dr. Mumtaz, buku SS akan ada di website tuan-puan sekalian. Dan apa gunanya dia punya admin e-book ni maksudnya centralized e-book ini? Mungkin saya akan boleh jelaskan apa kepentingan semua benda ni kepada kita dalam segi marketing di akhir program ni nanti. Okey, sekejap Alright, seterusnya ini just nak open mind. Seperti saya cakap tadi macam mana bisnes ini melonjak pada era PKP, pada era kita tidak boleh keluar rumah dan sebagainya. Okey, kerana kita lihat di situ satu macam titik tolak permulaan kepada buku e-book ini untuk menjadi alternatif kepada buku fizikal, di mana kita tidak boleh pergi ke kedai buku, kita susah untuk mendapatkan buku-buku fizikal pada waktu PKP. Dan dalam gambar yang tuan-puan boleh lihat di sini, okey, di sini adalah contoh
buku-buku fizikal yang dilanda banjir pada waktu ni, yang rosak dilanda musibah ni lah, musibah alam, banjir, dan menyebabkan buku-buku ni dah tak boleh digunakan. So yang sebelah kanan itu adalah gambar buku-buku stok di kedai buku yang tak terjual. Ini asbab daripada kita punya ekonomi jugalah, daripada PKP dan ekonomi yang agak orang kata turun naik ni, menyebabkan kita perlu berfikir, okey, bahawasanya e-book ini boleh menjadi alternatif kepada buku fizikal. Alright. Dan seterusnya kan. Apabila kita bercakap mengenai e-book, apabila kita bercakap mengenai platform ini, kenapa hari ini tuan-puan berada bersama dengan kita nak dengar pasal platform e-book store, saya percaya salah satu reason yang saya tunjukkan ini, ada tuan-puan terfikir juga. Reason yang paling saya suka mengenai bisnes e-book ini, e-book adalah education punya biz. Dan sesuai sejajar dengan kita punya tagline yang dibangunkan, yang dicetuskan oleh Master Shiro, founder kita, jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad pendidikan. Di mana kita dalam masa yang sama menjadi usahawan, seperti mana yang digalakkan oleh Rasulullah SAW sendiri kan, perniagaan ini, okey, kita buat bis ilmu. Okey, ilmu yang mana dengan platform ini amat instant, orang kata dia punya amat instant startup untuk memulakan bisnes. Okey, maafkan saya, sorry. Alright, jadi apa yang saya nak cakap kat sini melalui bisnes ni juga kita ada own bookstore branding yang saya cakap tadi kan, home based business, tak perlu ada office untuk kita mulakan bisnes kita. Ini antara-antaranya lah. Okey, ini slide last saya sebelum saya nak buka minda tuan-puan sekalian lah. Mungkin ada yang hadir pada hari ini. Okey, yang hadir pada hari ini, saya mohon boleh type di ruangan komen nama tuan-puan, nama profession, sebab mungkin saya kenal salah antara daripada tuan-puan je, macam Cikgu Hanis daripada Singapura. Saya tahu profesionnya adalah guru dan lecturer. Dr. Muhammad medical doctor kan, tak silap saya kan. Okay, Puan Asiah lecturer daripada IPGB PACE. Dan kepada yang lain macam Tuan Firdaus, mungkin saya belum kenal lagi. Jadi boleh mohon jasa baik type di ruangan komen nama tuan-puan sekalian. Okay, mungkin saya boleh type macam ni lah, ikut saya punya ni template ni, nama, profession ataupun pekerjaan apa ni, dah pernah ada buku fizikal ataupun tidak kan, dah pernah ada buku fizikal, dan siapa yang menjemput tuan-puan. Benda ni penting, saya tahu, menjemput tuan-puan hadir. Okey, siapa yang menjemput tuan-puan hadir ni penting untuk saya, untuk step seterusnya, itu untuk tuan-puan dapatkan website masing-masing. Okey, boleh type di ruangan komen masing-masing untuk sesi ta'aruf sambil saya apa orang kata ni, teruskan kita punya presentation ni. Okey, seperti yang saya tulis tu. Okey, dan seterusnya, boleh lihat di slide ini, saya nak cakapnya di sini, bisnes ibu ini adalah satu bisnes yang menyeluruh. Dia tidak hanya fokus kepada satu profession sahaja. Setiap daripada kita boleh menjadi penulis, setiap daripada kita boleh mempunyai website e-book yang saya tunjuk sebentar tadi, yang dalam video sebentar tadi kan. Okey, dan bonus pada hari ini, tuan-puan akan dapat sharing daripada seorang yang bergelar lecturer. Okey, example kat sini. Kita tengok university lecturer. Apa kelebihan bila tuan-puan ada e-book ni sendiri. Dan saya serahkan kepada beliau untuk menerangkan lebih lanjut macam mana beliau terjebak dalam bisnes ini dan macam mana sebenarnya beliau boleh sustain selama, saya tak salah saya dah 2 tahun 2 tahun beliau sustain sebagai top e-book store sale. Buku-buku yang beliau hasilkan, genre buku yang beliau hasilkan telah orang kata menjadikan beliau antara top income earner di dalam kita punya platform. Okey, jadi itu adalah salah satu contohnya dan saya nak beliau share kepada kita pada hari ini. Okey, sebelum saya tengok kejap dekat ruangan message. Okey, alright. Cikgu Hanis tadi kan daripada Singapore, lecturer. Dr. Muhammad, okey, medical, pernah menulis buku. Okey, Dr. Mumtaz. Alright, alhamdulillah saya tengok rata-rata Puan Isma pensyarah. So kita
rata-rata peserta pada hari ini kena dengan sharing yang akan diberikan oleh kita punya figura lah, kita panggil lah figura dalam industri ibu ni hari ini. Okey, jadi dengan penuh sukacitanya saya nak menjemput Cik Farah Aini, pensyarah sains sukan daripada KPTM Bangi Selangor. Saya rasa saya tak perlu intro Farah ya. Farah akan intro diri sendiri nanti dan insya-Allah dia akan sharing kepada tuan-puan nak tengok macam mana strategi beliau dalam bidang perniagaan ibu ni sendiri. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan Farah. Selamat petang. Boleh jelas suara saya? Jelas tapi jauh sikit rasa Farah. Oh, jauh sikit Okey, jap. Yang lain dengar Okey. jelas tak? Boleh komen. Okey, jelas Okey. Firdaus jelas dengar. Okey, tak apa kalau jelas. Okey, Farah boleh teruskan? Boleh Okey. So saya akan share dulu slide lah. Okey, sekejap. Betul ke apa yang saya share ni? Ada keluar Canva presentation auto Okey, branding. yes. Okey, betul. Okey, so saya memperkenalkan diri saya dahululah, yang mana ramai orang baru, alhamdulillah. So maksudnya MSGA makin berkembang dan kembang. Maksudnya benda yang betul lah dan tepat saya membuat pilihan sebelum ni. Okey, so nama diberi adalah Farah Aini binti Muhammad Kuzi. Saya adalah seorang pensyarah di KPTM Bangi. Dan area saya adalah sports management ataupun pengurusan sukan lah. So buku yang terpapar di hadapan ini adalah yang saya boleh katakan yang melonjakkan nama saya dalam MSGA, yang mana buku inilah yang membuatkan saya menjadi seorang passive income. Okay, dan kenapa Farbat at 2021? Sebab itulah tahun yang saya berdaftar di MSGA. Pada bulan 3. Okay. Dan ini adalah saya punya logo, saya punya bookstore lah. Okay. So saya dikenali dengan Farbat lah. Farbat ni macam nama samaran lah. Okay. Next mana? Dapat lagi tak next. Okay. So apa yang saya nak kongsikan malam ini adalah sebenarnya berdasarkan pengalaman saya lah, yang mana aktif menjadi penulis ibu bermula pada tahun 2021. Dan kalau ada apa-apa soalan boleh je directly hubungi saya di nombor yang saya tertera lah. Okay, tak apa. Saya akan cuba mana yang saya nak share pada malam inilah. So seperti yang diberitahukan, saya adalah pensyarah di KPTM Bangi. Okay, dan alhamdulillah saya sudah menghasilkan 10 naskah ibu lah, yang mana total untuk tahun ini saya telah lengkapkan 4 modul PDP untuk kegunaan pelajar-pelajar saya. Okay, memang satu perjalanan yang saya rasa is happening like a split of second. Macam saya tak percaya, dan saya macam okay, ini sebenarnya yang saya buat daripada awal, dan akhirnya saya dapat hasil yang pasif lah. Walaupun buku itu tidaklah saya hasilkan sentiasa, tetapi saya ada passive income. Okay, alhamdulillah. So kejap, sebab saya guna slide lama ni, saya minta maaf sebab sebelum ni saya banyak dah buat sharing dengan penulis-penulis yang sedia ada sekarang ni. Kenapa, bagaimana nak mula. So saya maafkan saya lah kalau ada yang saya terskip-skip. Okay, so sebelum tu saya nak kenalkan kenapa ibu, kenapa saya memilih ibu. Okay, perjalanan saya bermula dalam MSGA ni, alhamdulillah hikmah kepada PKP juga sebenarnya kan. Pada tahun 2021 saya rasa semua negara dilanda dengan MCO, ataupun kita inilah tak boleh keluar dan ada kerja secara online. So dekat situlah saya terdetik dan ditunjukkan jalan bagaimana untuk menghasilkan penulisan secara digital. Dan alhamdulillah waktu itu saya menghadiri webinar yang dianjurkan oleh UKM, yang mana saya punya Dr. Ayu. Dr. Ayu adalah saya punya apa panggil lah? Lupa. Apa panggil? Astaghfirullahalazim. Apa tu? Yang mana? Ayat mana? Referral ataupun mentor? Referral, betul. Referral. Referral. Dan sekarang ni mentor lah kan. Okay, pada awalnya saya panggil dia as a referral lah kan. Okay. Dr. Ayu Elmos. So,
Di situlah saya diperkenalkan oleh dia, okey, tentang platform ini. Dan saya rasanya saya WhatsApp dia tu macam saya kata, okey kak, saya nak teruskan. Saya tunggu sedikit, ada dapat bonus sikit kebetulan bulan tu. So saya bayar platform. Okey. Dan sebab buku yang saya buat tu asalnya adalah minat saya dalam sukan softball. First ebook saya adalah softball lah. Okey. Yang mana nota semua tu saya dah ada. Saya dah ada pengalaman saya sebagai player sebelum ni, dan saya mengajar juga subjek itu di kolej saya. Dan bagaimana subjek sukan itu saya nak ajar secara online. Itu yang menyebabkan saya rasa macam okey, dah belajar secara online, takkan buku pun fizikal. So memang awalnya saya rasa macam tak logik, macam mana buku sukan boleh jadi digital. But then saya percaya dengan apa yang saya buat, yang mana kalau kita confident dengan apa yang kita nampak, dan saya teruskan. Okay, so saya memilih e-book pada waktu itu. First adalah kerana trend semasa lah, yang mana semuanya berubah ke arah pendigitalan. Di mana waktu itu, tahun itu juga kolej saya boleh dikatakan 100% belajar secara online. Okay, jadi kalau dah rujukan pun secara, kalau dah belajar pun secara online, jadi rujukan pun perlulah ke arah digital, ke arah online. Ya, dan mulanya saya takut, tapi alhamdulillah penerimaan daripada pelajar saya, mereka suka. Ini yang menyebabkan pelajar saya suka. Okay, dia murah, mudah dan easy access. Okay, pelajar ni kalau cakap perkataan easy tu memang dia nak sangat. Okay, sebab apa? Sebab di mana-mana pun mereka boleh akses saya punya e-book. Okay, selagi mana bateri telefon atau iPad atau laptop dia masih ada. Dia tak perlukan internet pun. Pada awalnya dia hanya perlukan internet untuk download kita punya e-book. After that tak perlu. Dia orang dah simpan dalam handset. Sambil tunggu Grab boleh tengok saya punya e-book. Sambil makan boleh tengok. Jadi benda ni memang rasanya sebagai pelajar saya, mereka sangat suka. Okay, mereka sangat suka. Sekejap, hide video panel. Okay. Saya hide apa tu? Kejap Okay. Okay, cun. And then dia mudah diubah suai. Okay. So pengalaman saya sebagai penulis, adalah beberapa typing error bila dah publish. And then apa yang mudahnya, bila e-book ni kita boleh ubah bila-bila masa, boleh update bila-bila masa. Dalam MSGA punya konsep pun kita boleh ubah. Contohlah kan, kalau dalam sukan itu, kadang-kadang dia ada rules yang bertambah baik. Rules yang dikeluarkan oleh, macam bola sepak lah, FIFA. Sebelum ni mungkin offside lain. Sekarang ni dah ada menggunakan VAR. Jadi kita nak tambah elemen VAR dalam e-book kita. Boleh. Tetapi kalau fizikal, buku itu dah diterbitkan, dia menyebabkan kita rugi untuk printing balik. Tetapi untuk e-book dia adalah zero cost. Okay, ini yang saya sebagai penulis, saya rasa seronok. Jadi contohlah kalau kita mengajar, kita ada contoh-contoh yang makin baru untuk dikenalkan ataupun untuk diceritakan kepada pelajar. Kan? Jadi macam seronok lah. Boleh edit pada waktu bila-bila masa yang kita nak edit. Okay. Okay. Kalau nak tanya ataupun nak ada soalan, boleh je tanya, tak ada masalah. Okey. Perancangan awal Okey. Kalau tengok buku saya tadi, ada 3 author. Saya, kawan saya lagi 2 orang. 2 orang tu pun tenaga pengajar juga. Okey. Untuk mencari kekuatan sebagai penulis, saya rasa saya perlukan sokongan kawan-kawan saya. Yang mana kalau kita sebagai pensyarah, kita ada team teaching. Cikgu pun saya rasa ada team teaching. Maksudnya tak adalah satu subjek tu hanya seorang saja yang mengajar. Kan? Kalau matematik mesti ada 2-3 cikgu yang mengajar. So bila ada team teaching, yang seronoknya adalah bila katanya idea itulah, idea penulisan tu ada, kita ada perbincangan yang secara telus, apa yang perlu ditambah baik. Tetapi sebenarnya sejujurnya, bila saya sekarang ini dah menjadi seorang passive income, bila saya ada co-author, contohnya macam semester ini. Okay, semester ini di mana saya tidak mengajar subjek fundamental of sport management.
Tetapi Alizatul tadi dia mengajar. Jadi dia sebagai co-author juga kena jual buku tu kepada pelajar. So nampak tak passive income di situ. Walaupun saya tak mengajar pelajar semester 1 semester ini, tetapi buku itu masih lagi terjual. Dan Alhamdulillah pelajar semester 1 tahun ini sangat ramai. Nanti saya akan tunjukkan data lah. Okay. So kelas memang banyak. Jadi co-author ni akan menggalakkan pelajar mereka membeli e-book tersebut. Dan ini memang berkesan lah untuk saya. Yang mana subjek fundamental ni juga pada 2 semester lepas saya pun tidak mengajar. Okay. So Alizatul inilah membantu untuk pelajar membeli buku tersebut. Jadi ini antara kelebihan bila kita ada co-author. Walaupun kita tak mengajar subjek itu, kalau macam di peringkat universiti kita ada pertukaran subjek kan. Kita tak adalah fokus pada satu subjek saja. Okay. So bila ada co-author kat situ, dia membantu dari sudut jualan buku sebenarnya. Okay. So pembahagian tugas. So bila kita, macam saya katakan, bila kita ada co-author, okay, ketua perlu dilantik lah. Okay, dan menentukan tugasan yang perlu disiapkan. Okay. Jujurnya saya menyatakan bahawa di sini kami bermula dengan slide. Saya percaya semua tenaga pengajar ada slide. Tenaga pengajar ni saya referi kepada cikgu lah. Cikgu pensyarah. Okay, apa-apalah yang mana yang kata tenaga pengajar. Mungkin ada tuan-puan yang dalam yang hadir sekarang ni mungkin dia buat sharing knowledge dengan mana-mana company. So kita mesti ada nota yang kita buat sendiri, betul. Kita mesti ada slide yang kita buat sendiri. So sebenarnya dari situ sebenarnya saya mulakan penulisan. Cuma dikembangkan menjadi sebuah ayat ataupun sebuah buku. Okay. So contoh macam ada pecahan bab. So kita pecahkan. Okay. Alis, kau siapkan 1, 2, 3. Okay. 4, 5, 6. Okay. Farah siapkan. And then the rest 7, 8. Okay. Fatim Mushidah. So bila kita arahkan macam tu, tugasan itu menjadi senang dan cepat siap. Betul. Itu memang terjadi. Okay. Sebab rekod saya buat buku ni ada makan masa 2 minggu sahaja. Sebab kita dah ada bahan. Kita dah ada bahan dan kita dah ada team teaching. So kita hanya nak tukar kepada penulisan sahaja. Okay, cuma untuk tidak lari daripada penulisan itu, kita kena ada target bila nak siap, bila nak jumpa, bila nak hantar proofread. Okay, dan alhamdulillah semua buku saya yang berbentuk modul ini, saya memang menghantar proofreader lah. Supaya untuk tidak ada typing error yang terlampau jelas ataupun banyak. Tapi alhamdulillah lah so far memang tak ada lagi lah typing error. Sebab kita ada hantar kepada proofreader. Dan kebanyakan semuanya buku modul saya adalah berbentuk dalam bahasa Inggeris. Jadi kita hantar kepada language punya lecturer lah. Kan dari sudut ejaan, tata bahasa. Okay. Okay, next. Agreement. Okay, ini penting supaya setiap co-author ataupun penulis yang dilantik itu mendapat insentif mereka. Cuma kelebihan saya adalah bila saya sendiri yang ada platform ini, insentif saya banyaklah. Memang itu yang saya nyatakan pada kawan-kawan pun. Tapi sebab pada awalnya mereka ini merasakan macam tak apalah kita buat sama-sama. Tapi sebenarnya kalaulah mereka pun ada platform sendiri, lagi banyak income yang dia dapat. Itu yang saya cuba pertahankan sekarang ni. Ada yang mula berminat, tapi macam biasalah. Tak semua yang nak tahu lebih lah kan. Sebabnya macam mana saya pun tak pasti. Tapi saya boleh katakan saya terus melangkah. Sebab benda ni bagi saya tidak merugikan. Dan macam saya katakan, bulan 3 2021 saya bayar. Bulan 7 ke bulan 8 saya dah dapat balik bayaran yang saya bayar untuk di pelaburan MSGA ni. Maksudnya platform yang saya beli tu saya dah dapat balik duit tu. Hasil daripada jualan e-book saya yang pertama. Okay. So kalau ada melibatkan orang luar, contohnya macam proofreader tadi, saya melibatkan orang luar lah yang mana bukan melibatkan team teaching saya. So berapa bayaran? Okay. Dan saya tetapkan kepada co-author saya, pembayaran akan dilakukan setiap hujung semester. Supaya tidak ada ketinggalan apa semualah. Okay. So ini dipersetujui oleh mereka semualah. Okay. Okay. Inilah yang saya katakan
penulisan saya bermula daripada mana dan macam mana. Okey, sebenarnya saya menggunakan bahan yang sedia ada sahaja. Okey, contohnya, okey macam ni yang saya katakan. Okey, ini adalah chapter yang ada dalam saya punya buku Fundamental of Learning. Yang mana chapter ini adalah mengikut silibus kita. Mengikut silibus KPTM lah. Okey, KPTM bagi khususnya. Yang mana memang ambil daripada silibus. Sebab kita, macam saya nak jual kepada pelajar saya. Saya bukan nak jual kepada pelajar UiTM, UKM, UM pun. Okey, saya lebih kepada pelajar saya, target saya. Okey, tetapi yang bestnya bila orang nampak benda ni, kawan-kawan saya yang berada di universiti lain pun nampak, wow Farah, kau boleh buat yang buku? Boleh. Okey, sebab KPTM tidak menyekat kami punya staff ni untuk menulis. Tiada masalah. Okey, so ini semua chapter yang berasaskan kepada silibus yang terkini lah. Okey, dan make sure dapat daripada fakulti lah supaya nota itu boleh digunakan setiap semester. Dan kalau ada perubahan, contohlah kan, kalau siapa yang sini belajar management, tiba-tiba saya nak masukkan di sini adalah dari sudut apa ni, apa lagi dalam management, rewards. Okay. So boleh masuk. Contohlah kalau ada penambahbaikan. Okay. Ataupun sini saya nak masukkan SWOT planning. Dalam planning ni saya nak tambah lagi chapter yang lain. SWOT planning contohnya. So boleh, sebabnya e-book ni macam saya cakap tadi, bila-bila masa boleh untuk kita edit tanpa ada bayaran yang zero lah, saya boleh katakan zero. Okay. Okay, next. Okay, dan saya pindahkan kepada words. Okay, sebab apa? Sebab kita nak jadikan dia sebuah nota. Kan, sebenarnya daripada slide tadi, saya jadikan nota. So ikutlah, ini adalah saya punya dalam words. Okay, so asalnya nampak macam ni lah. So definition, so kita terangkan, bagi contoh yang berkaitan. Macam saya, contoh dengan berkaitan dengan Malaysia punya situation, so that my student can get information regarding the real situation lah. Okay, so nota yang dah sedia ada. Okay, macam saya katakan tadi, kita bahagikan. And then macam mana saya cantikkan e-book saya menggunakan aplikasi Canva. Dan jujur yang saya katakan, MSGA dia bukan hanya membantu dari sudut platform, dari sudut penulisan. Dan saya kenal Canva ini melalui MSGA, melalui platform yang saya beli ni juga. Okay, MSGA yang mana rakan-rakan, kalau dulu-dulu ada nama-nama Dr. Rohimah, okay, saya tak boleh tinggalkan dia lah sebab dia yang mengajar saya yang tentang Canva ni. Dr. Nur Hayati, semua pangkat-pangkat doktor. Saya ni kerja je, saya tak ada doktor lagi. Dan Dr. Ayu sendiri pun, dan alhamdulillah dengan ilmu yang saya ada, saya pun mengajar orang-orang luar di sana yang cara nak edit menjadi sebuah e-book ke dalam Canva. Okay, so tadi yang dalam words tadi ni, words ni untuk kita memudahkan dari sudut apa lagi yang tertinggal. Sebab bahagian inilah yang kalau orang yang sangat particular, ini yang sangat makan masa sikit lah. Kan, memang saya waktu tu kan PKP, so memang saya seronok lah menulis. Memang seronok sebab kita berada di rumah sahaja kan. Okay. So design kita yang buat, tak ada masalah. Then convert to the PDF. Sebabnya e-book dalam MSGA boleh dalam bentuk PDF. Dan tuan-puan kena tahu, kita e-book hanyalah tak lebih daripada 10 MB. So very minimal of the space. So tak akan ada masalah dari sudut untuk penyimpanan ataupun storage gadget tersebut. That's why saya kata pelajar saya tidak menghadapi masalah dari sudut nak download apa benda semua ni. Sebab dia menggunakan kos yang sangat minimal. Dan saya sebagai pensyarah sangat-sangat sukakan MSGA ni sebab apa? Adalah kerana dia menggunakan adanya password. Okay. So ini harga lama sebenarnya. Sekarang kita orang dah naikkan harga pun. Naik sikit lah kan. Okay. Tapi tak apa. Masih lagi at the bare cost lah. RM27 sahaja untuk pelajar saya dapatkan. Okay. RM27 sahaja. So nampak ni 20 Julai. Okay. Kejap. Ada lagi. Okay. Tips pemasaran. So far ada soalan ke Dr. Ayu?
Ada soalan ke? So far tak ada lagi. Semua tengah khusyuk ni dengar Farah present kan. Oh, So okey, Farah okey, boleh alhamdulillah. teruskan dulu. Okay. Okey. Okey, tips pemasaran. Okey. Macam mana saya tackle pelajar saya every semester? Okey. Sebab uh, pelajar pun bila dia nampak muka saya mengajar dia, alah, Miss, ada ibu lagi ke? Miss, ada ibu lagi ke? Sebab saya buat 4 subjek. Okay, Fundamental of Sport Management, tenis, softball dan juga yang terbaru. Saya ada buku terbaru yang saya keluarkan juga tahun ini. Okay. Sport industry. Okay. Yang pertama, macam mana saya kekal konsisten? Saya kenal pasti jumlah pelajar. Okay. Untuk yang semua nampak kat sini. Okay. So, semester 1. Semester 1 kali ini Captain Bangi untuk saya punya program lah. Diploma in Sports Management. Okay. Memang SEM 1 kami pada tahun ini pecah rekod. Sebab pelajar kami sebelum ni tak pernah pun sampai 400. Tetapi tahun ini pecah rekod. 514 pelajar. 514 pelajar. Okey. Dan rekod saya sehingga semalam 249 yang telah membeli e-book saya. Saya macam, ya Allah, ya Tuhanku, saya sujud syukur sangat-sangat. So bayangkan berapa banyak income. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah. Okey. Okey, semester 2 dengan semester 5 ni kami tak ada intake lah. Sebab kami intake 3 kali semester 1 tahun 3 semester, tetapi semester April kami tak ada intake. Jadi yang 2 dengan 5 ni adalah semester April lah. Okey, so yang ketiga ini berjumlah dalam 200 something lah. Okey, yang semester 3 308 orang. Dan yang semester akhir dalam 168. Jadi bayangkan, untuk Fundamental of Sport Management berada di semester 1, untuk softball berada di semester 4, dan yang terbaru kami ada subjek sports industry yang baru sahaja keluarkan e-book berada di semester 4 juga. Jadi bayangkan, semester kita ada 3 kali intake, Julai, November dan April. So setiap 3 semester ini, alhamdulillah saya ada income. Saya alhamdulillah, saya boleh katakan alhamdulillah kan. Okey, alhamdulillah kan. Okey, next. Okey, so ini harga lama, harga lama. Sekarang kita dah naikkan jadi RM27. Okey, first yang saya bagi tahu adalah maklumkan kepada pelajar lah. So how to attract the students? Of course, saya akan gunakan flyers, poster dan masa introduction of the subject. So saya akan bagi tahu inilah. Okey, sebab bila pelajar directly beli dengan kita, dia akan nampak harga ni sebenarnya kan. So macam saya katakan, sekarang saya dah naikkan harga RM1 lah, RM27. Tapi for me, is still affordable to the student. Okay, affordable to student. Sebab kalau macam kami sebagai team teaching, kami ada printing lah buku ni. Okay, buku ni yang paling tebal lah yang saya pernah hasilkan. Sebab dia berbentuk A5. Jadi dia 163 ke 168 pages. So bila print, berharga RM50 sebuah buku. Tetapi bila beli secara online ataupun digital, ianya berharga RM27 sahaja. Okay. And then, okay, ni cara saya dapatkan duit lah. Okay, yang mana saya concealing daripada web store. So pelajar boleh directly dapat kat sini. Ataupun menggunakan Google Form. Tapi yang ini saya dah tak guna dah sebenarnya. Sebab siapa yang selalu guna Google Form kan, kita tak tahu bila pelajar tu isi. Kecuali kalau pelajar tu bagi tahu. Tetapi kalau dua ini kita boleh dapat tengok secara terang lah. Yang mana yang ini kita terus tengok daripada Telegram kita, sistem Telegram kita. Dan yang ini bila pelajar buat bayaran TOEIC, saya kena belikan buku itu menggunakan saya punya e-wallet. Yang ini saya cakap memang saya dapat duit secara direct lah. Secara direct ringgit Malaysia tersebut. Okay. Mana lagi? Okay. So saya pasarkan di MSGA lah. Apa lagi?
dari MSGA saya kenal Canva. Ini betul, saya tak nafikan. Sebab kalau saya rasalah kalau saya tak kenal MSGA, mungkin lambat lagi saya nak kenal tentang Canva. Okay, dan alhamdulillah sekarang ni pun saya pun one of the educator ataupun tenaga pengajar Canva lah. Bukanlah, maksudnya ada juga pernah beberapa universiti dan juga kawan-kawan yang terdekat meminta saya untuk buat sharing knowledge. Okay, memang adalah yang terbaru nanti insyaAllah kalau jadi dengan UiTM Puncak Alam bulan 8. Kita orang tengah set date. Okay, untuk mengajar macam mana menggunakan Canva dari sudut editing. Untuk menulis. Macam mana nak transfer daripada words ataupun slide kepada Canva. Okay. So inilah tarikh keramat saya. Okay, macam saya katakan, nampak. 9 Mac saya join secara rasmi. 19 Mac. So dalam masa 10 hari saya siapkan buku saya. Okay. Saya siapkan buku saya. So saya katakan it's kind of miracle how can I manage the time to finish my first ebook. Sebab apa saya boleh siapkan dalam 10 hari ni? Yang pertama adalah kerana nota, knowledge semua tu saya dah ada. Dan tenaga pengajar saya yang lain pun dah ada. Cuma kami ambil masa sedikit di sini untuk sebab waktu tu PKP lagi. So saya terpaksa minta kebenaran pihak kolej untuk jumpa satu hari sesi dengan penulis-penulis sebab kami menggunakan gambar kami yang sebenar. So buat tempoh masa ambil allocate dalam 4 jam untuk shooting gambar buku ni, softball ni. Shooting cara nak throwing, cara nak catching, cara nak batting. So itulah yang makan masa. Saya rasa kalau lah tak ada shooting itu, mungkin cepat lagi. So ini nombor pada tahun 2021 lah yang mana jumlah pelajar yang dah beli. Dan sekarang ni nombor ini dah makin meningkat. Nombor ini dah makin meningkat. So nampak saya semua team teaching yang berbeza. Okay, sebab semua subjek ni saya mengajar lah. Memang ke semua subjek ni saya mengajar. Dan tak semualah satu semester saya mengajar. Macam semester ni saya mengajar subjek softball. Jadi saya jual lah. Kalau semester ni ahli Zatu yang mengajar. Saya tak mengajar subjek ni. Okey. Dan yang terbaru, inilah ibu saya yang terbaru iaitu sports industry. Dan semalam kedua hari lepas dah nampak dah pelajar mula membeli. Sebab memang rujukan ini adalah rujukan yang kami gunakan semasa mengajar. Jadi by hook or by crook, pelajar dia mesti beli juga. Okay. Dan macam saya katakan tadi, benda ataupun perkara yang saya sangat suka dekat dalam MSGA adalah di mana dia mempunyai password. Jadi kita punya penulisan adalah protected. Okay, dia mempunyai password. So setiap pembeli dibekalkan dengan password. So saya sebagai tenaga pengajar sangat sukakan perkara itu. Jadi ianya terjamin. Okay. Dan alhamdulillah, ini yang saya rasakan sekarang. Sejujurnya inilah yang saya rasakan sekarang. Yang mana saya dapat memenuhi KPI saya sebagai pensyarah. Saya dianugerahkan pekerja terbaik. Untuk tahun ini saya ada dapat anugerah perkhidmatan cemerlang. Alhamdulillah, hasil daripada penulisan e-book sejujurnya adalah kerana penulisan e-book. Okey. Cumanya saya sebagai pekerja KPTM, saya telah bertanya sendiri dengan saya punya HR department yang mana is it allow the company to give me another extra income from e-books? HR tu tanya saya satu je. E-book ni untuk pelajar kita kan? Yes. Yes, you are allowed. Jadi maksudnya saya memang dah dapat kelulusan daripada HR saya sendiri yang mana saya dibenarkan untuk mendapat income daripada luar. Sebab memang saya guna e-book ni pun untuk pelajar saya, bukan untuk orang lain pun. Okay. Cuma saya nak catat di sini. Okay. Lupa. Bila tengok gambar Dr. Ayu baru saya teringat. Tadi saya ada share something kat dia. Okay. Siapa yang memang major in sport, especially in Malaysia lah kan. Okay. Buku sports industry tiada lagi dikeluarkan oleh mana-mana penulis di Malaysia.
So impact daripada buku ini selepas sahaja dia di launch, okay, pada 9 Julai ni, okay, kami telah dihubungi oleh pihak ISN, oleh pihak UiTM supaya menyatakan e-book ni tak ada fizikal ke. Kami nak buku fizikal, nak letak di library kami. Allahu Akbar. Saya dengan kawan-kawan saya rasa macam this is the chance for us to tunjukkan lagi ataupun bagi tahukan lagi dekat orang ramai, especially dalam dunia sekesukan lah sports lecturer, yang mana buku ini boleh dijadikan contoh dari sudut knowledge kepada pelajar dan juga dalam masa yang sama knowledge kepada tenaga pengajar. Sebab sport industry ni is very big area lah big area. So ISN pun nak ISN. So bagi saya itu adalah rujukan ataupun pakar utama dalam sudut sukan. Cuma bila nak keluarkan fizikal ni saya terpaksa bincang dengan pihak KPTM sendirilah. Tapi tak apa. Walaupun buku fizikal, saya percaya buku digital masih lagi mendapat tempat. Sebab saya pernah tanya dengan pelajar-pelajar saya. Senanglah Miss, ibu tak payah pegang, guna gadget. Sebab pelajar sekarang sangat sukakan gadget. Dan perkara kedua yang saya suka pasal ibu kita ni adalah di mana bila pelajar nak copy, dia tak boleh copy directly. So kalau saya bagi latihan, pelajar tak boleh copy. Dia kena salin ataupun type sendiri. Which means that kita punya e-book ni memang protected. Okay. Kalau tuan-puan ada pernah beli e-book dalam MSGA, tuan-puan try. Highlight dan copy. Memang tak boleh copy. Sebab memang saya dah try dengan pelajar saya. Pelajar kata, wow, protected lah Miss. Yes, memang protected. So, saya sangat sukalah dengan apa yang ada dalam MSGA. Okay. So, for Farah, Ya. boleh ke? Kalau ada soalan, Farah nak jawab sekarang ataupun boleh. nak ni? Boleh. Boleh Okay, actually ada 2 soalan untuk Farah. Okay, yang satu tu mungkin saya boleh tolong Farah untuk jawab. So first question daripada Cikgu Hanis kita di Singapura. Okay, soalan dia, okay, for some university, although the slide tu co-created by the lecturer itself, okay, tetapi universiti tu sendiri ada copyright terhadap slide tu lah, kiranya modul tu. Okay, jadi macam mana Farah pernah ada pengalaman tak? Which is kalau ada modul pembelajaran yang Farah jadikan e-book ini dan ada isu copyright dan yelah bila kita buat e-book kan kita ada income. So apa ada konflik tak dengan universiti dan sebagainya? Okay Farah, boleh jawab ni? Okay, sebab tu tadi saya ada nyatakan saya dah bertanya sendiri dengan HR. Okay, yang first stage saya dah dapat HR punya kelulusan lah dari sudut, okay, yes, you can do it. Okay, but then dari sudut copyright tadi, kalau memang ada copyright daripada universiti, sebenarnya kita tak boleh gunalah. Tapi macam kami di KPTM, kami tak ada copyright itu. Cuma yang saya nak terangkan di sini, bila sebut tentang copyright, buku saya yang tenis dengan softball ini adalah copyright. Tahun lepas saya dapatkan copyright sebab kami menggunakan gambar kami sendiri. So it's protected lah. So means that kalau siapa ada yang gunakan gambar kami bolehlah gunakan kuasa copyright tersebut. So 2 buku ini telah di-copyrightkan, ada nombor copyright kami lah oleh KPTM sendiri. So nampak tak dari sudut e-book, saya pun tak sangka macam mana saya daripada penulisan e-book tu saya dah jadi dah ada nombor copyright sendiri untuk 2 buku ini. Cuma ialah jawapan kepada doktor tadi, kalau dah memang copyright protected untuk slide tu, saya pun faham kita tak boleh gunalah. Cuma sebabkan slide atau nota ni adalah datang daripada saya sendiri dan juga daripada tim teaching saya, sebab tu saya gunakan nota itu. So kena minta izin ataupun, tapi setahu saya lah kalau dah copyright dia tak boleh lah, kita tak boleh sentuh lah. Kita semua tahu kan tentang copyright kan. Betul. Okey, soalan kedua Farah daripada
mungkin lecturer juga Puan Su. Puan Su ataupun Dr. Su, maafkan saya kalau saya tak panggil doktor. Puan Su boleh kenalkan diri juga, sebab tadi kita ada sesi ta'aruf di ruangan komen. Nama, profession dan dapat info mengenai webinar kita ni daripada siapa, kerana kita nak tengok dia punya flow lah, dan juga record kita di bahagian admin. Soalan daripada Puan Su ni, Farah, ada EISSN untuk buku atau mungkin EISBN ni maksud dia. Okey, mana jawab? Okey, kalau di ISSN ni untuk Singapura ke apa? Tak tahulah kan. Okey, takut saya tak pernah dengar ISSN ni. Kalau ISBN, EISBN, ya saya pernah dengar. Ada, boleh ada. Okey, dan sebabkan saya nampak passive income tadi, saya telah membuka syarikat lah. Kan? So, untuk mohon EISBN, kalau lebih daripada satu author, kita kena melalui syarikat. Okey. Kenapa saya tak gunakan KPTM? Boleh. Tetapi saya nak cepat. Okey, sebab proses universiti, saya percaya proses universiti very long. Sebab saya dah double confirm dengan banyak universiti, antaranya UiTM lah, sebab saya adalah alumni UiTM. So, bila dia start dekat UiTM Press ataupun tu, jadi dia lama. So, saya menggunakan proses EISBN saya sendirilah. Yes, kena saya mohon sendiri. Tapi sebabkan saya ada nama company, saya mohon atas nama syarikat, saya gunalah nama syarikat saya tu. So, buku yang sports industry pun saya ada nombor EISBN. Memang dah dapat pun. Dalam masa tempoh 2 hari tak silap saya, PNM keluarkan nombor EISBN saya. Memang mudah. Cuma sekarang ni, kalau dulu dia ada satu platform e-depository ke apa kan, saya lupa. Tetapi sekarang ni, dia ada menggunakan, kita hanya hantar melalui Google Form. Okay, dan dia akan reply by email. Dan memang saya ada dapat lah. Memang ada. Saya tahu itu adalah, sebab tu saya menjadi penulis. Itulah KPI saya, nombor EISBN. Itulah KPI saya. Sebab kalau saya hanya keluarkan, saya keluarkan buku. Lepas tu pihak KPTM pun, Kolej pun tanya, mana bukti? So nombor EISBN. Okey. Farah ada slide lagi nak tunjuk? Rasanya tak ada dah kot. Dah sesi Q&A kan sekarang. Kita open je lah. Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey, jadi kalau macam tu, alright. Okey, kita punya Happy Sri Sam. Okey, Mr. Happy Sri Sam, saya nak, apa orang kata ni, nak alu-alukan kedatangan. Kalau tuan-puan ingat apa yang saya explain tadi mengenai our company kan, Mr. Happy Sri Sam ni adalah partner kepada kita punya founder platform ini, MSCA Sendian Berhad platform event e-book store ini. Happy Sri Sam ni adalah programmer lah, team programmer untuk menghasilkan kita punya platform. Okey, saya jawab satu soalan lain lagi tadi mengenai kalau password tu, kalau pelajar bagi password kepada kawan daripada Puan Su kita lah. Okey, that one. Okey, saya tambah sikit daripada Farah. Password protected, apa yang terkandung dalam password protected yang customer perlu beri kepada kita ni, kepada penjual ini, maksudnya nama customer tu sendiri dan nombor phone mereka, Puan Su. Okey, bila dia dah bagi nama dan nombor telefon, satu cara untuk kita detect adalah satu cara untuk preventionnya adalah sekiranya mereka bagi buku tu kopi secara blackmail kepada rakan-rakan, mereka akan expose dia punya nombor telefon satu dan nama mereka sendiri. Itu nombor telefon sekarang adalah satu benda yang peribadi kalau kita tahu kan, sebab semua benda tu dah mendaftar kita punya nombor phone. Itu perkara pertama. Dan apa lagi kelebihan kalau kita menggunakan nombor phone dan nama pembeli itu sendiri. Contoh Cik Farah Aimi, dia dapat database. Kami semua pemilik e-book store, kita ada database. So Cik Farah Aimi boleh lihat contoh hanya ada seorang yang membeli buku tersebut, tapi didapati ramai orang lain yang dapat buku tersebut, dapat kopi. So Cik Farah ni dia boleh lihat kat database siapa yang beli ni. So dia dah ada database siapa pembeli tu dan dia dapat catch up dekat situ. Nama dan nombor phone yang membuat owner, yang kata buat owner ni lah yang sebarkan buku tersebut kepada orang lain. So itu jawapan untuk password protected tu. Macam mana cara di protect dan sebagainya. Okey, MSCA, soalan daripada Puan Su juga, MSCA publisher yang diiktiraf
Okey, suka untuk saya bagi disclaimer di sini. Seperti yang mana saya ada explain, kita tadi ada syarikat kita ni, MSDA Sdn Bhd adalah platform provider. Kita provide platform e-book, platform e-book kepada tuan-puan sekalian, kepada Cik Farah Aimi tadi, untuk publish your own e-book. Farah tadi, beliau dari konteks dia ada co-author dia, dan beliau dah ada syarikat sendiri dan sebagainya kan. So kita punya company ni kita nak variety kan lagi. Maksudnya you can have your own books with your own name. So kita bukan publisher, kita adalah platform provider. Okay, platform provider yang menyediakan platform kepada individu untuk mengeluarkan buku. Okey, akan tetapi kita juga ada kemudahan lah. Kita menyediakan satu customized website kepada publisher-publisher yang nak join menghasilkan buku digital. Okey, contohnya kita ada sebelum ini Prestasi, kalau tuan-puan pernah dengar pasal Prestasi Publication. Prestasi Publication juga ada menghasilkan buku-buku digital di dalam platform kita ini untuk menjadikan buku-buku fizikal kepada digital lah. Okey, dan cumanya kita nak ingatkan, kita nak remind yang mana MSDA ni bukanlah syarikat publisher. Kerana hak milik buku, kalau MSDA adalah publisher, hak milik buku tuan-puan adalah hak milik syarikat. Saya difahamkan macam itulah kan, dia punya rules. Akan tetapi buku-buku yang tuan-puan letak di dalam platform masing-masing adalah hak milik tuan-puan sendiri. Okey, so saya harap saya menjawab soalan Puan Su tadi. Okey, so terima kasih Farah di atas explanation sebentar tadi, dan kalau ada lagi soalan-soalan daripada tuan-puan boleh terus tanya. Okey, dan saya percaya, so kita tengok tadi Dr. Muhammad sendiri, walaupun doktor perubatan, Dr. Muhammad adalah lecturer. Betul tak doktor? Kalau nak unmute, nak bercakap, nak jawab soalan saya pun boleh. Doktor lecturer kan? Saya lecturer. Lecturer RCMP medical student. Yes. So saya sendiri pun dulu medical student kan. Kita semua sendiri adalah medical student. So saya sendiri tahu bagaimana bebannya tu nak beli buku fizikal tu kan doktor kan. Beli buku fizikal yang mana mungkin harganya lebih mahal. Okay, satu kan doktor, mahal, dan kita perlu beli dalam kuantiti yang maksudnya sejebuk. Saya ambil contoh buku surgical. Memang dia ada banyak gambar-gambar rajah dan sebagainya, dan harga melebihi 1,000. Boleh capai 1,000 saya rasa kan. Dr. Muhammad pun setuju dengan saya kan. So saya nampak kelebihan buku digital ni. Mungkin kita tak boleh nak hasilkan lah kan satu buku rujukan yang menyeluruh kepada semua, tetapi kita dapat bantu student-student kita dalam konteks universiti kita tu sendiri kan. Kalau Dr. Muhammad ada modul yang diajar macam Farah Aimi cakap tadi kan, slide-slide modul, why not jadikan dalam bentuk rujukan buku digital kepada student-student kita kan. Dan copyright tu of course lah daripada diri kita sendiri kan, sebab modul adalah daripada diri kita, dan kita bagi kepada mereka untuk beli dengan harga yang berpatutan, yang lebih murah. Okey, so itu dia punya idea kepada tuan-puan yang mungkin ada lagi tak dapat lihat secara gambaran jelas apa yang diterangkan oleh Cik Farah Aimi. Okey, kejap ada soalan lagi saya tengok Okey, doktor, kalau kami sebagai publisher, macam mana cara untuk pihak kami join? Okey, saya rasa saya dah jawab tadi soalan Tuan Firdaus kan. Kita ada platform. Kita memang menyediakan platform untuk publisher. Okey, platform publisher ni, di mana platform ini dia berbeza dengan platform individu. Kalau macam Cik Farah Aimi cakap tadi kan, setiap co-author, dan kalau tuan-puan melihat buku Cik Farah Aimi tadi, semua penulis, co-author ada wajah mereka di hadapan buku. So itu adalah syarat kepada pemilik individu. Okey, untuk soalan Cik Firdaus tadi Tuan Firdaus, publisher ni kita bagi mereka kelebihan. Okey, setiap buku tu takkanlah kan publisher kan ramai penulis, tak semestinya semua buku perlu ada muka penulis. Dia boleh customizekan buku tu mengikut kehendak penulis sendiri, kehendak company publisher tu sendiri. Okey, jadi Tuan Firdaus nanti boleh bertanya lanjut dengan saya. Saya ada nombor Tuan Firdaus kan untuk package publisher ni. Dia berbeza sedikitlah dengan package individu, kerana unlimited untuk masukkan penulis yang berada di bawah kita, dan dia ada feature-feature dia yang berbeza dengan feature individu. Okey, soalan daripada Puan Asiah, lecturer daripada IPG. Bagaimana cara hasilkan sebuah e-buku lengkap daripada kulit, isi, kulit belakang,
Okey, kita nak nampak hasil jadi buku. Okey, Farah nak jawab ke Farah? Nak serahkan kepada Farah lah. Sebab tadi Farah dah ada, dah explain sikit kan. Silakan Farah. Okey, macam saya memang menggunakan Canva 100% lah. Saya memang menggunakan Canva 100%. Okey, kalau boleh saya share screen. Sekejap Okey, so macam saya, projek Canva saya. Okey, so ini e-book yang saya dah hasilkan. So nampak ini e-book yang saya dah hasilkan. So semua saya memang menggunakan Canva. So contoh macam saya katakan kenapa softball dengan tenis ini saya berjaya dapatkan nombor copyright sebab kami memang gunakan gambar kami sendirilah. So memang saya guna Canva. Jadi dalam MSJA sendiri pun kami ada beberapa tim yang memang buat pengajaran Canva. Boleh je nak contact kami punya tim. Even saya pun ada saya punya partner iaitu Dr. Ernie untuk mengajar dari sudut penulisan. Jadi betul apa yang ditanya tu, kalau dah ada, dia memang menaikkan lagi semangat kita untuk siapkan buku sebenarnya. Saya setuju yang itu, sangat setuju. So macam saya, alamat lain lah pula. So memang kami gunakan kami punya model yang sebenar lah. Model kami sendiri. Tak tunjuk pula, tak view. Nampak kan? Nampak? Saya gunakan. Ini memang kami punya model lah. So memang kami gunakan kami punya equipment sendiri. Jadi sebab itulah bila katakan kami mohon ISBN, jadi benda ni adalah pakai kami punya gambar sendiri. So ada gambar lagi ni. Ada gambar lagi ni. Tapi tak keluar pula gambarnya. Okey, tapi saya setujulah dengan soalan yang ditanya tadi. Sebab bila dah ada cover dengan apa semua, kita dah ada semua kita punya apa orang kata semangat tu kan. Betul-betul saya setuju. Okey Farah. Okey, tadi tuan-puan lihat dari segi seorang penulis yang dah dapat capai ribuan ringgit lah, alhamdulillah, tahniah saya ucapkan kepada Farah dan tim kan sebagai penulis buku. Okey, jadi apa keistimewaan lagi kita punya company ni tuan-puan? Affiliate marketing. Kalau mungkin ada yang baru dengar mengenai affiliate marketing dan sebagainya, affiliate marketing ni adalah inilah kepentingan yang mana kita ada satu community penulis. Tuan boleh lihat sekarang Farah Aini dia ada tim dia sendiri, itu saya dan juga tim-tim yang lain. Tapi kita juga ada community yang lain, maksudnya yang boleh membantu kita untuk promote buku kita. Seperti hari ini kalau tuan-puan lihat, kita pula juga ada certified advisor yang datang masuk menyokong. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Syamila, Madam Cecilia daripada Sarawak, Puan Durah Uzma daripada Selangor, and Dr. Niza daripada Melaka, dan juga kita punya ni lah tadi Executive Master Advisor SS, yang mana Dr. Rosiah sekali. Semua ni semua pemilik buku dah, pemilik kedai buku, mereka dah ada buku mereka sendiri. Kenapa mereka join pada hari ini? Kerana kita punya community ni kuat tuan-puan, kuat di mana setiap pemilik kedai buku ni, kami boleh promote buku tuan-puan sekalian yang ada di dalam website kita. Okey, mungkin saya boleh tunjuk contoh website sekejap. Okey, saya share screen sekejap. Okey, saya share screen. Okey, sekejap ini adalah Telegram book saya. Okey, tutup sekejap. Okey, kita pergi kepada saya punya website lah. Okey, boleh tuan-puan komen, tuan-puan yang hadir pada hari ini masing-masing dah ada subdomain sendiri tak? Dah ada subdomain website tak? Sebabnya referral tuan-puan yang memperkenalkan tuan-puan untuk join pada malam ini sepatutnya sudah bagilah satu subdomain website untuk tuan-puan lihat apa kelebihan yang ada dalam website kita. So ini contoh saya tunjuk Ini adalah website saya tuan-puan, tapi saya boleh pamerkan, saya boleh promote buku orang lain. Ini buku daripada contoh Datuk Dr. Azizun. Datuk Dr. Azizun, so dia menghasilkan buku mengenai puasa dan sebagainya. Dia adalah doktor pakar perubatan, hematologis sebenarnya. Okey, Dr. Muhammad dah dapat kan. Okey, so jadi kita tahu kelebihan platform ini. Buku orang lain saya dapat promote di website saya dan saya akan dapat insentif tersebut. Walaupun saya tak kenal orang itu. So inilah salah satu orang kata point affiliate marketing yang ada. Kita promote buku orang, kita akan dapat 50% insentif
Okey, contoh buku ni harga RM10 kan, buku Datuk Dr. Azizul. So saya akan dapat 50% daripada RM10 tu. Lebih kurang dalam RM5. Tinggal lagi kita akan tolaklah merchant charges dan sebagainya sebagai penjual buku. Okey, sekiranya kita pula pemilik buku ni dan buku ni terjual dalam platform kita, macam Cik Farah Aimi kata, kenapa dia dah dapat ribuan ringgit kan tadi tuan-puan, alhamdulillah. Kerana setiap penjualan buku tuan-puan dalam platform, tuan-puan akan dapat penjualan buku sendiri akan dapat sehingga 80%. 80% daripada harga buku tersebut. So kalau contoh kita ambil contoh buku ni tadi, okey, daripada RM10 kita akan dapat RM8. Contoh buku Cik Farah tadi RM27 kan Farah kan? 27. So kita ambil secara kasar lah 80% daripada RM27 tu. Berapa Farah? Tak pandai kira lah. 11, 12, 21, 22, lebih kurang. RM21, RM22 kan? Lebih kurang. Okey, lebih kurang macam tu. So nak cakap dekat sini kan, mungkin Tuan Firdaus kata publisher sebelum ni sebagai buku fizikal mungkin terkejut dengan insentif buku digital ni. Dia lebih banyak dan kerana apa kerana kita tak ada perlu modal yang tinggi lah. Dan saya cakap tadi sebagai alternatif dan kita nampak potensi buku digital ni. Farah sendiri dah ceritakan tadi kan, student-student lebih senang untuk menerima buku fizikal sebagai alternatif kepada dia punya bahan pembacaan. Okay, sekarang saya nak tunjuk pula satu benda. Okey, stop dulu Selain daripada affiliate marketing, kita boleh promote buku orang lain. Okey, apa lagi kelebihan? Apa yang menyebabkan poster saya malam ni saya tulis nak jadi jutawan ibu. Okey, mungkin ada orang akan cakap, alah daripada segi penjualan buku ni rezeki Farah aja kot kan. Nak dapat hasil dan sebagainya melalui platform. Apa lagi yang kita boleh tawarkan ni dalam platform kita ni? Kan? Selain daripada tuan-puan menjadi penulis buku, usahawan ibu. Usahawan ibu menulis buku orang lain, menjual buku orang lain dan dalam masa yang sama kita ada network kita. Bila kita dah mula satu perniagaan network marketing, kan kita dah ramai rakan-rakan yang lain yang join dengan kita, ada website, ada buku sendiri dan mereka yang lain ni ada buku sendiri dan pasarkan buku mereka, kita akan dapat insentif sebagai direct partner kepada mereka. Contoh dekat sini tadi Cik Farah Aimi cerita dia dapat ribuan ringgit, alhamdulillah. So dia punya mentor tadi dia ada sebut referral dia tadi adalah saya. Okey, saya boleh tunjuk contoh. Saya punya ni lah. Okey. Okey, boleh nampak ini adalah Telegram saya. Ini contoh kalau ada yang tak percaya kot Farah punya buku terjual lah kan. Ini tuan-tuan tak henti-henti saya dapat notification di saya punya Telegram semenjak 2-3 hari ni lah, sejak seminggu lebih juga ni, 2-3 minggu lebih. So boleh tengok kat sini berapa insentif yang saya dapat. Ini pasifika yang saya buat, alhamdulillah. Tapi saya bukannya senang lenang goyang kaki dekat rumah dapat duit. Orang kata dapat duit dari langit kan, tidak. Kita dah bagi coaching kat Farah kan, saya bagi idea kepada Farah macam mana nak hasilkan buku digital dan sebagainya. So ini adalah insentif kepada saya selaku referral kepada Farah. So ini pasifika yang saya dapat jana. So saya nak tunjuk kat sini kat tuan-puan. Okay, ni waktu ni Alright, atas lagi. Apa peluang yang kita buka kat dalam kita punya platform ni. Okey, ada dekat atas. Okey, ini buku dia juga online banking transaction pun saya akan dapat insentif selaku Farah punya team selaku direct partner Farah. Okey, boleh lihat kat sini penjualan buku waktu ni tak henti-henti. So saya dapatlah ting notification. Okey, USD. Kita punya ni global tuan-puan. Kita punya penjualan buku dalam bentuk USD. Maksudnya 1 USD bersamaan RM4. Okey, dan saya akan dapat lebih kurang berapa tu dalam RM2 lebih lah setiap kali penjualan buku Farah. Okey, so setiap kali jual 100 buku Farah yang terjual, saya dah dapat dalam dekat RM200. Contoh macam tu kan. So nak cakapnya di sini potensi yang kita beri dengan hanya mendata platform website. Okey, jadi sebelum habis, kalau ada apa-apa soalan, just drop di ruangan komen. Jadi saya nak tunjuk satu ni lagi Okey, boleh dapat kita punya ni. Tadi kita cakap mengenai platform kan tuan-puan. Cikgu Hanis masih ada Okey, Cikgu Hanis masih ada. Okey. Okey, sebabnya saya buat kita punya ni lah, kita punya orang kata senarai harga website yang kita tawarkan di dalam MSGA. Yang mana website ini harga sedemikian rupa ni hanyalah sehingga 31 Julai. Kerana kita punya platform website ini
Mr. Sam dan juga Master Shiro dah orang kata bersetuju sepanjang PKP ni untuk bagi harga promosi. Harga promosi yang tuan-puan boleh lihat lah yang saya ada boldkan kalau kuning ni. Harga promosi ini sehingga Julai sahaja. Okey, di mana bila kita ambil kira kan kos-kos yang ditanggung oleh company dan juga kita dah bagi promosi sebanyak 50% sebelum ini. So kita upkan sikit harga tapi masih lagi dalam harga promosi lah yang ditawarkan. So ada 3 package kita nak tawarkan untuk website ni sendiri tuan-puan boleh lihat kat sini. Okey, harga website ni saya bagi dalam bentuk Sing dollar juga sebab kita ada Cikgu Hanis daripada Singapura. Okey, jadi apa beza antara ketiga-tiga platform, maafkan saya, package ni. Okey, yang pertama domain masing-masing akan dapat domain akan dapat buku dan buku, dapat cantikkan website sendiri dan sebagainya tadi, tak ada masalah. Dia daripada segi buku yang kita nak upload. Okey, boleh lihat kat sini kalau package yang paling murah, package corporate, 20 buah buku sahaja yang boleh di-upload ke dalam kita punya website yang boleh dijual. Okey, manakala international 50. Untuk package yang paling ni, Farah pun dia berada di package franchise lah. Boleh fikir dah tadi. Farah dia kata dia ambil package franchise 2,300 tapi dalam masa 2 bulan dia dah balik modal. Alhamdulillah kan. Dah balik modal dan sekarang dia dah jana untung dah. Keuntungan dah tuan-puan. Okey, kerana platform kita ni buku digital kan tak perlu print out. Tinggal lagi maintenance untuk website sahaja. Saya perlu tekankan kat sini, of course sebuah benda yang berjalan selama 24 jam. Kita punya merchant payment selama 24 jam tak pernah henti. Maintenance website, maintenance kepada buku-buku kita dalam website untuk halang daripada scammer dan sebagainya. Selama setahun, kita ambil renewal selama setahun. Tetapi tuan-puan kena ingat kita punya website ni bergerak setiap hari kan, 24 jam selama 365 hari. Jadi kita ada renewal punya harga sebanyak RM400 sehingga 7 Julai ni lah. Okey, so boleh kira kan kalau contoh kita ambil JomPay ke dan sebagainya tu, kita ambil aplikasi tu, dia pun ada renewal dia juga kan untuk apa-apa benda yang kita ambil lah aplikasi. So untuk website ini tadi saya kata RM400 selama setahun. Kalau kita ambil kira pula website ni bergerak 24 jam sehari kan. So setiap hari 400 tu bahagi dengan 365 hari. Lebih kurang beberapa ringgit sahaja sehari untuk maintenance website tu sendiri. So kalau tuan-puan dah nampak potensinya kat sini. Tuan-puan nampak potensi yang ada dalam website kita dengan potensi yang tuan-puan boleh keluarkan sebagai pensyarah. Contohnya sebagai apa-apa profession sahaja yang tuan-puan sedang ada sekarang. So saya rasa tidak rugi untuk tuan-puan bersama kami, invest bersama kami untuk dapatkan website ini lah. Okay, untuk benda-benda lain boleh baca kat sini. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya di ruangan komen mengenai jumlah buku dan ini yang saya cakap tadi, insentif yang kita sediakan, yang diberikan untuk franchise, of course lah, sehingga 80% semua insentif penjualan buku. Okey, untuk poin kelima ni, ini adalah apabila tuan-puan memperkenalkan partner baru. So, company akan bagi insentif kepada kita yang memperkenalkan penulis dan pemilik e-book store baru. Dan insentif tu pun berdasarkan pecahan package yang tuan-puan ambil. Yang 15, 20 dan 30. Okey, suka untuk saya ingatkan, kenapa saya buat webinar malam ni, sebab saya tak nak tuan-puan lepaskan peluang keemasan yang kita beri ni sehingga 31 Julai. Boleh lihat harga-harganya masih dikekalkan dengan harga promosi. Okey, dan saya nak ingatkan juga dalam harga 800 ni tuan-puan ada harga untuk training modul TTA, Train the Advisor. Ini penting bagi tuan-puan lebih memahami kita punya platform, lebih memahami insentif dan sebagainya. Dan selepas selesai modul ini, tuan-puan akan diiktiraf sebagai Certified Advisor. Dan ada sijil yang kita sediakan dan tuan-puan dah layak lah. Contoh untuk mengadakan bengkel tulis e-book di luar, untuk ajak orang lain menulis e-book, tuan-puan dah ada kelayakan. Itu gunanya TTA ni lah. Okay, maksudnya Train the Advisor. Okey, akan tetapi kalau tuan-puan tak nak ambil TTA, tak ada masalah, boleh. Boleh terus PM saya, WhatsApp saya. Maksudnya di sini sekiranya tak ambil TTA ni, harga website ni untuk corporate adalah 500, untuk international adalah 1,000, untuk franchise adalah 2,000. Kita tak orang kata tak wajibkan sekarang ni untuk ambil TTA lah.
kita mengambil kira tuan-puan nak join ini untuk menulis dulu kan, untuk dapatkan kepercayaan dapatkan pemahaman website, nak menjual buku dahulu, nak jadi certified advisor letter pun tak ada masalah, boleh. Okey, jadi itulah saya kira apa yang kami nak kongsikan pada hari ini. Okey, kepada tuan-puan sekalian, peluang tu dah nampak jelas dah kat sini kan. Masing-masing dah boleh orang kata atur strategi masing-masing mengenai bisnes ibu ni sendiri. Okey, macam mana cara nak bermula, kita dah ada dah startingnya, kita dah tahu kan. Macam mana cara nak go on lagi dengan strategi masing-masing dalam penghasilan buku, dalam keusahawanan buku. Okey, kita dah terangkan hari ini. Jadi kalau ada apa-apa soalan, okey, Mr. Happy System ada tulis kat situ kan. Banyak kita punya website ibu yang diberikan. Okey, sorry, yang kita dah ada. Maksudnya dah ada penulis-penulis yang mendaftar. Okey, kalau ada apa-apa soalan lagi daripada mungkin Dr. Muhammad ke Puan Asiah, boleh tanya. Ya, mungkin saya boleh tanya sikit. Kalau selepas 31 Julai, berapa pula nilai untuk franchise? Oh, untuk franchise kan? Okey, nilai dia Selepas 31 Julai. selepas 31 Julai. Ada poster dia tu. Kejap saya tengok balik. Alright. Okey. Maafkan saya lambat sikit. Okey, saya letak ni sekejap. Saya forward ni sebab saya nak share kat sini. Saya forward ke Telegram saya Sat. Okey, bagi saya share. Okey. Okey, ini harga untuk package baru. Boleh nampak ya? Boleh nampak ya? Okey, selepas 1 Julai, 31 Julai, 1 Ogos, ini adalah harga baru untuk package-package kita. Untuk Dr. Muhammad boleh nampak, Tuan boleh nampak, franchise akan, okey maaf. Franchise akan jadi 2,400 lah. Sekarang ni 2,000, dia akan naik jadi 2,400. So saya kira RM400 tu pun kita nak save kan. So bagi saya, pendapat saya teruskan. Sebab Dr. Muhammad buku dah siap kan Dr? Betul? Masa join? Ya, my first book dah siap, cuma dapat EISBN aja. Oh, dah mohon dah EISBN tu? Dah apply untuk jadi publisher, kemudian tadi baru apply untuk EISBN. Okey, saya percaya proses tu kalau kali pertama mungkin dia ambil dalam 2-3 hari juga. Kali pertama untuk apply tu. So untuk buku-buku kedua sekejap lagi akan ambil masa ambil masa yang ringkas saja, dalam 1 hari macam tu untuk di approve. So inilah harga-harga selepas 31 Julai. So saya kira bagi tuan-puan yang betul-betul sudah go for it, I mean dah ada buku kan, dah nampak jelas dah kita punya marketing plan dan sebagainya, tak salah untuk mencuba. Dr. Muhammad boleh, wife doktor medical juga ke? Tak. Retired English teacher. Oh, English teacher. Oh, banyak sangat benefit kat sini. English teacher Dia kan? akan jadi editor saya selalu. Itulah senang lah. Tak perlu ni kan. Tak perlu cas luar lagi dah. Okay, Alhamdulillah. So, okay, yang pasal TTA tu, ya. kalau kita bayar that full 2,300 tu, TTA-nya bila sebenarnya? TTA ni, you can do by your own time. Sebab dia adalah automated module, doktor. So, dia tak akan hilang. Which is bila doktor dah beli, doktor akan boleh lihat with your own sweet time macam tu. So benda tu adalah benda secara automated yang mana nanti kita akan ajarlah cara dia untuk lihat video yang kita sediakan. Video tu tak lama pun. Setiap video dia ada beberapa modul, video dalam 4 minit macam tu. Untuk pemahaman lebih jelas mengenai insentif kita, mengenai payout dan sebagainya dalam TTA tu. Adakah bentuk assessment juga untuk dia ada assessment. Yes, dia ada assessment sebelum melayakkan doktor jadi certified advisor lah. Assessmentnya tu pun berdasarkan apa yang ada dalam modul lah. Ada dua peringkat assessment. Okey, dan kelebihan dia juga doktor, untuk doktor tahulah kan, sebelum doktor masuk bengkel kan, kita punya modul ni, maafkan saya, TTA ni kita ada sediakan automated modul menulis juga.
Maksudnya kita buat rakaman yang dibuat oleh Executive Master Advisor SS kita, di mana kalau doktor rasa lupa kan macam mana step-step nak menulis, contohnya lah kan, boleh rujuk balik di dalam TTA tu sendiri. Dia ada modul menulis itu. Dan nak buat payment untuk franchise, kalau nak buat as soon as possible, melalui saya boleh. Doktor boleh ni melalui saya ataupun Dr. Mumtaz, tak ada masalah. Sebab saya rasa Dr. Mumtaz dia ada bagi tak details untuk payment dan sebagainya ke belum lagi? Belum. Okey, tak apa. Nanti saya inform Dr. Mumtaz. Tapi saya pun ada nombor doktor kan, tak ada masalah. So nanti saya berurusan dengan Dr. Muhammad untuk just give me the account, mungkin dia boleh masuk. Yes, okay, no problem. Saya boleh bagi dan insya-Allah lah. Sebab macam saya cakap tadi, dia instant saja kita punya setup ni. Sebelum tu saya nak tahu Dr. Muhammad sudah ni dah baca dan klik agreement list tu klik agree. Dah baca dah semua agreement list dah dalam. Belum. Okay. So nanti apa yang Dr. Muhammad perlu buat bila dah buat payment tu kan, go through balik kita punya Telegram tu. Sebabnya seperti yang saya pernah sedia maklumkan, kita perlu faham dengan jelas, tapi saya kira Dr. Muhammad dah faham dah kan setiap apa yang kita terangkan. Just klik agree kepada agreement list yang ada di Telegram tu sendiri, supaya nanti saya akan boleh proceed kepada step seterusnya. I just wonder macam mana, apa pula bezanya dengan yang sedia ada Amazon dan sebagainya? Kita punya platform ni maksud doktor Yang platform versus all the other platform yang sedia ada. Yes, okay. First saya nak tunjuk saya punya ni dulu. Okay, allow me to share my own website. Okay, sorry. Okay, saya pergi balik. Kalau doktor dapat tengok kan. Okay, so saya ada image saya sendiri melalui website ni. Okay, kita boleh ambil contoh Amazon kan. Amazon adalah satu dia macam apa orang panggil ni, satu tempat macam Shopee lah. Maksudnya tempat yang kita kumpulkan buku-buku ataupun bahan-bahan lain untuk dijual dalam website tersebut. Akan tetapi bila kita punya domain sendiri, saya boleh letak muka saya, doktor tengok keluar-keluar muka dan sebagainya. So meaning that kita ada our own image, our own branding with this website. Personalized kan? Yes, personalized. Dan bila orang tanya, ya ke kau buat buku ni? Contoh kan, yes, take a look at my website. Just bagi link, doktor punya link website dan bagi dekat dia. Link website tu sendiri macam saya kan, saya punya link adalah saya punya nama, kita boleh customize juga. Ini nama saya, Dr. mosacademy.com. So maksudnya bila saya bagi macam ni dekat mereka, kalau macam Dr. Muhammad kan, Dr. Muhammad Bookstore, kedai buku Dr. Muhammad. Bila bagi dekat mereka, mereka akan nampak nama kita dekat kedai buku tu sendiri. So ini salah satu benda yang marketing untuk kita. Bila orang tengok, oh betul lah dia ni, memang betul lah Dr. Muhammad buat buku. Dia dah ada kedai buku online lagi sendiri kan, with your own domain, with your own branding, with your own image. So itu kalau Dr. Muhammad tanya kami kelebihan website kita berbanding Amazon, berbanding Shopee contohnya kan. Okay. Alright. Okay, thank you. Okay, you are most welcome. Okay, Tuan Firdaus, ada nak tanya apa-apa kan? Daripada segi, tadi Tuan Firdaus berminat macam mengenai publisher kan? Ada apa-apa soalan tu? Okay, boleh dengar clear tak suara saya? Boleh. Boleh. Okay, actually kita orang, saya sebenarnya ada satu company publisher. Kita publish journal. I see. Okay. Untuk company kami Global Academic Excellence. So kita so far ada 17 journal, international journal yang focusing on social sciences lah. Okay. Jadi kita macam ada permintaan daripada ada author-author jurnal yang dia orang bertanya pasal e-book. So dia orang tanya macam mana nak publish e-book. In fact kita dah ada publish beberapa e-book, tapi yang bukan dalam konsep kita tak jual lah. So dia orang sebagai pensyarah, dia orang nak nak dapatkan KPI lah, macam yang Puan cakap lah, dia nak dapatkan KPI, ada ISBN number. So kita just buat e-book tu dalam bentuk PDF saja. So kita tak pernah jual pun. Yang itu author sendirilah yang dia nak bagi dekat siapa e-book tu apa semua.
Cuma kita pun ada banyak author sebab kita daripada jurnal, kadang-kadang author-author daripada jurnal ni, penulis pada jurnal ni, dia orang nak buat e-book. Okey. Dekat situlah saya dapat macam kita dah trigger lah macam ini ada e-book. Sebab saya pun sebenarnya saya pun tak tahu siapa referral saya. Dan saya rasa saya join yang grup WhatsApp tu, saya rasa dah lama. Saya ada dalam grup WhatsApp tu kan Tuan Firdaus kan. Dah lama. Okay, tak apa. Saya ada dah lama, saya jadi macam silent reader lah. Tapi bila kita tengok macam ni rasa macam satu benda yang bagus lah untuk untuk kami sebagai publisher, dan ada permintaan banyak daripada pensyarah. Kadang dia orang nak hasilkan e-book. Betul. Okey. So tak apa. Apa-apa nanti saya boleh bantu Tuan Firdaus. Sebabnya boleh, insya-Allah. InsyaAllah. Sebab untuk pengetahuan Tuan Firdaus, saya terus bagi tahu kat sini kan, sebagai publisher pun dia punya modal tak lebih 10k pun untuk dapatkan package publisher yang boleh kita serendah 6,300, 6,400 maksud saya, 6,400 macam tu untuk harga publisher. Tapi untuk lebih lanjut nanti tak apa, nanti kita akan PM tak apa, sebab dah ada nombor doktor, senang nak WhatsApp tanya nanti. Betul tak ada masalah. Terima kasih Tuan Firdaus. Okey, sama. Okey. Ada apa-apa soalan lain? Tadi Cikgu Hanis kita dah terpaksa keluar sebab dia ada program lain di Singapura. Okey, kalau ada apa-apa soalan lain dari yang lain, Puan Asiah okey ke? Puan Asiah join webinar dengan Dr. Ariza ke? Betul tak? Join dengan Dr. Ariza. Master Shiro datang tu. Ya betul. Dalam grup kami tu baru ada seorang yang yang RM800 tu, apa kita panggil apa? Korporat. Korporat. Okey. Masih lagi masih lagi belajar. Jadi nak menarik tu dia ni sikit lah kan doktor kan, memakan masa, kena sabar sikit lah. Betul. Puan Asia dah ada bookstore sendiri? Betul ke? Belum. Saya pun belum juga. Bukan apa, sibuk sangat. Tapi itulah kan, kalau nak grab the opportunity untuk harga promosi ni lagi, saya memang suggest untuk dapatkan terus lah. Dan all the way tu kita slow lah. Boleh tanya Farah macam mana. Farah pun sebenarnya dia sibuk tu, macam mana dia hasilkan buku dia sendiri. Untuk kalau Puan Asia. So itulah dia. Kalau jangan lepaskan peluang ni lah. Kalau tanya saya secara personal sebagai pelanggan, saya sendiri pun ada website, saya pun ada buku saya sendiri kan. Sebagai pelanggan kepada website ini amat berpatutan. And even saya ada partner saya yang dia dah join juga kita, dia pun terkejut dengan harga website yang boleh serendah 800, boleh serendah 800 itu, tapi kita dah dapat feature-feature yang menarik yang tuan-puan boleh lihat tadilah, yang password protected, buku yang password protected, dan yang mana 24 jam boleh beroperasi tanpa perlu kita email kepada orang. Satu benda yang melecehkan kalau kita jual buku something ke, jual barang ke apa kan, bila confirm order ke orang dah bayar, kita perlu emailkan pula, perlu hantar ke apa barang-barang tersebut. Tapi dengan website ini, tidur dekat rumah, tengah tidur pun, bila orang masuk website kita, seperti yang Cik Farah cakap tadi lah, amat mudah. Klik saja link tu, buat payment terus, ibu akan masuk kepada email mereka kurang daripada 2 saat. Dan banyak lagi feature-feature lain lah di dalam website kita. Okey. Ada apa-apa lain? Farah ada apa-apa nak cakap ke sebelum kita habis ni? Cuma ada yang siapa, Puan Isma doktor ke? Dr. Isma. Puan Asiah tadi ya? Puan Asiah, okey. Sebab dia kata nak belajar Canva tak main. Okey, sejujurnya Dr. Ayu kenal saya. Okey, orang sukan. Kalau saya memang orang sukan lah kan. Saya memang tak kreatif. Tapi alhamdulillah dengan Canva saya dapat hasilkan buku. Bagi saya, kita pun ada beberapa certificate advisor kan, sebab kita sekarang ni dah jadi advisor kan, yang mana yang dah berusia kan. Kalau Dr. Ayu ingat lagi Mak Tok kan, Kak Pah kita panggil Kak Pah, Mak Tok kan. So dia pun willing untuk belajar Canva dan dia pun berjaya hasilkan e-book.
Jadi kalaulah rasa yang mendengar di sini, kalau perlukan bantuan saya ataupun Dr. Ayu, kami boleh buat untuk sharing Canva tu lah. Cuma kita kena slot date lah. Dan saya dengan Dr. Ernie pun kita punya CA jugalah, Certified Advisor juga. Pun sama-sama dari sudut aktif mengajar Canva. Jadi boleh je contact kami untuk kita set date lah. Dan sebab saya percaya belajar tu janji kita memang minat ke arah itu. Dan percayalah cakap saya, kalau Puan Asiah tengok Canva nanti, lagi akan teruja. Sangat senang untuk buat poster, sangat senang untuk buat slide. Best. Okay? Siapa yang guna Canva ni? So, kalau nak belajar, boleh je. Roger kita orang lah. Kita orang akan support, jangan risau, insyaAllah. Betul. InsyaAllah. So, jadi, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, terima kasih saya ucapkan kepada semua. Okay, terima kasih juga kepada Cik Farah Aimi atas perkongsian sebentar tadi. Harapnya bermanfaat lah untuk kita tahu macam mana cara nak nak menjadi usahawan ibu kan, apa step-step yang perlu dibuat. Bila dah ada buku tu sendiri, dah ada modul tu sendiri kan, nak buat pemasaran pula. Dan insya-Allah kan, sama-sama lah kita doa supaya kita boleh jadi jutawan. Jutawan dunia akhirat lah, yang dermawan dan sebagainya itulah. Kita punya aim sekarang ni. Okey. Nak set date. Okey, boleh, tak ada masalah. Puan Asia boleh tanya saya. Okey, nak join. Okey. Kalau bila Farah ada buat tu, okey, saya akan share. Yang Farah kata ada ni kan program nanti. Kita akan share. Okey, jadi terima kasih kepada semua. Okey, saya doakan semua berjaya, gemilang terbilang kan, berjaya di dunia akhirat dan diberkatilah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa-apa persoalan, tuan-puan boleh WhatsApp saya. Saya percaya yang hadir hari ini, yang mungkin hadir kali pertama, semua saya ada WhatsApp kan, saya bagi nombor, saya bagi link Zoom, terus tanya kat situ, tak ada masalah. Dan kalau nak guide ataupun kalau macam ada referral, tapi tak ada masalah, boleh juga tanya saya. Kalau mungkin referral tuan-puan pun tak tahu, tak jelas sangat dengan kita punya platform, kita punya tata cara, term and condition syarikat, boleh terus PM saya, tanya saya insya-Allah saya akan bantu. Okey, so dengan itu kita tangguhlah majlis kita pada hari ini. Okey, kalau nak ambil gambar ke, boleh juga Okey, boleh ambil boleh on camera balik. Dr. Muhammad boleh on camera. Puan Asiah dah ready untuk on camera? Ada ready tak untuk on camera? Kita sama-sama. Okey, alhamdulillah. Yang lain, Tuan Iskandar, Tuan Firdaus boleh ke? Okey, Tuan Iskandar ada. Oh, maaf saya tak tanya. Tuan Iskandar daripada mana? Maksud saya profession apa Dan datang atas jemputan siapa malam ni? Saya daripada Cemor Perak. Okey. Bekerja sebagai engineer. I see. Dan dijemput oleh Master SS. Okey, alright, alhamdulillah. So saya percaya kalau apa-apa soalan boleh terus tanya XS lah mengenai kita punya package website dan sebagainya. Okey, kita ambil gambar dulu. Okay, terima kasih. Boleh stay buka kamera. Tuan Firdaus boleh buka kamera ke? SS boleh buka ke? Dr. Niza, Dr. Rosia, Puan Laili, Dr. Syamila. Madam Cecilia di Sarawak mungkin dia tak boleh on sebab dia ada masalah sikit. Okey, kalau tak ada boleh on camera, boleh letak emoji juga. Okey, saya nak ambil gambar dalam kiraan. Okey, 1, 2, 3. Okey, senyum. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3, senyum. Okey, alright. So, terima kasih saya ucapkan. Okey, atas masa yang tuan-puan luangkan. Okey, semoga bermanfaat lah. Dan teruskan idea penulisan tu, teruskan idea tuan-puan untuk bersama dengan kita dalam bisnes e-book ni. Ada apa-apa persoalan boleh terus tanya seperti saya cakap tadi. Jadi saya sudahi, saya tangguhlah majlis ilmu kita pada malam ini dengan tasbih, kafarah dan suratul Asr.